Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Pravinash, kad nombor saya 01DEP20F2029. My teammate name is Pragadish Padmanathan, 01DEP20F2024. So hari ni saya nak explain tentang topik kita. So I will start with perdagangan dekat Melaka, iaitu perdagangan dekat situ telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan, laluan perdagangan di Selat Melaka, selain menjadi kuasa politik, ia telah menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Para dalam alam Melayu telah mengunjungi Melaka dan menjadikannya sebagai pusat pertukaran barang-barang dagangan. Kewujudan pelabuhan Enterport ini telah membolehkan Melaka mengatasi Samudera Pasai dari segi penguasaan ke atas Selat Melaka dan mengatasi Majapahit dari segi pengaruh politik. Khususnya pada abad ke-5M, dengan kekuatan politik itu pula Melaka dapat menguasai Selat Melaka sepenuhnya apabila Jambi menjadi wilayah takluknya, sedangkan penguasaan ke atas Kepulauan Riau Lingga yang lebih awal menjadikan semua laluan perdagangan ke barat dari timur dan sebaliknya dikuasai oleh Melaka. Kekukuhan Melaka dalam penguasaan ke atas laluan-laluan perdagangan utama ini telah menjadikan Melaka sebagai perhatian kuasa-kuasa politik dunia, seperti mana Daulah Abbasiyah Kahira dan Daulah Uthmaniyah yang membina hubungan rapat dengan Melaka untuk pengukuhan politik Islam dan dakwah. Dinasti Ming juga berbuat demikian untuk kepentingan mereka di Nusantara. Selepas kejatuhan Granada pada 1492M, negara-negara Kristian Katolik di Eropah turut menjadikan Melaka sebagai sasaran mereka dalam rangka menghancurkan Islam. Gerakan untuk menguasai pusat perdagangan di Melaka yang dibuat oleh Portugis telah membawa kepada penjajahan pada 1511M, sedangkan di pihak Islam, kemajuan perdagangan ini dimanfaatkan untuk mengembangkan dakwah Islam di seluruh kepulauan Melayu sehingga rantau ini bertukar menjadi wilayah Islam. Kenapa pelabuhan Melaka yang mempunyai yang reason untuk strategi ialah kedudukan strategi Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersebut di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan tersebut dan terpenting di dunia dewasa itu. Selat Melaka yang sempit dalam keadaan politik yang aman menjadi nadi ekonomi dunia kerana ia terletak di antara dua pusat tamadun manusia, China di timur dan India di barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Kerana itu juga Nusantara turut dikunjungi oleh para pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Kewujudan perkampung Arab yang disebut dalam catatan China sebagai Tashi di utara Sumatera membuktikan hubungan ini. Apabila Melaka bangkit sebagai pusat perdagangan, para pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Di sini mereka telah berdagang dengan para pedagang dari seluruh dunia. Nusantara sendiri terkenal kerana hasil rempah ratusnya selain pelbagai hasil tamanan yang disebut dalam catatan China, India dan Arab. So, kenapa Melaka muncul pusat perdagangan? Kerana semenanjung tanah Melayu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Yang ini membolehkan Melaka mengawal Selat Melaka yang menjadi laluan kapal dagangan. Membolehkan Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka, membantu semenanjung tanah Melayu muncul sebagai sebuah negara perdagangan sejak 18,000 tahun yang lalu. 18,000 tahun yang lalu. Kenapa Melaka muncul pusat perdagangan lagi? Any other reason? Pelabuhan Melaka terlindungi daripada tiupan angin monsun. So Pulau Sementara dapat menghalang tiupan angin monsun barat daya. Banjaran Titiwangsa dapat menghalang tiupan angin monsun timur laut. Keadaan ini yang membolehkan kapal dagangan datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat.
That's all from me for today. Thank you very much. Selamat petang, nama saya Pragadis. Nombor metrik saya 01 DEP 20F 2024. So, saya dan rakan saya Pravinash telah memilih tajuk Pelabuhan Melaka menghubung Timur dan Barat. Okay, saya akan mula membentangkan tajuk ni. Okay, kedudukan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersibuk di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan tersibuk dan terpenting di dunia dewasa itu. Selat Melaka yang sempit dan keadaan politik yang aman menjadi nadi ekonomi dunia kerana ia terletak di antara dua pusat tamadun Malaysia, China di timur dan India di barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Kerana itu juga Nusantara turut dikunjungi oleh para pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Kewujudan perkampungan Arab yang disebut dalam catatan Cina sebagai Tasi di utara Sumatera membuktikan hubungan ini apabila Melaka bangkit sebagai pusat perdagangan. Para pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Di sini mereka telah berdagang dengan para pedagangan dari seluruh dunia. Nusantara sendiri terkenal kerana hasil tumpah ratusnya selain berbagai hasil tanaman yang disebut dalam catatan Cina, India dan Arab. Tumpuan para pedagang di Melaka antara lain disebabkan oleh kekayaan bumi semenanjung tanah Melayu dengan emas yang sudah terkenal sejak zaman Ptolemy 150 Masihi. Lagi, diberitakan kedudukan strategik Melaka di tengah-tengah laluan perdagangan antarabangsa dan dengan selat yang sempit dan kestabilan politik sepanjang selat itu. Sejumlah 83 bangsa telah berdagang di Melaka. Bahkan, Melaka telah menjadi pasaraya besar dunia yang memperdagangkan barang dagangan di seluruh dunia. Disebabkan faktor ini, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Melaka telah menjadi lingua franca bagi semua pedagang di Melaka pada kala itu. Islam yang mentadbir pula mendapat perhatian bangsa Melayu sendiri. Selain para pedagang, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab pula mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Seterusnya saya akan membentang tentang pedagang dan dakwah di Melaka. So, salah satu sumbangan terbesar aktiviti perdagangan yang berkembang pesat di Melaka ialah berkembangnya dakwah Islamia. Sebagaimana peranan Perlak dan Samudara Pasai sebelumnya, Melaka turut menjadi tumpuan para pedagang yang juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Para pedagang dari Arab, Afrika Utara, Parsi dan India, bahkan China juga telah menggunakan perdagangan sebagai medium dakwah. Pertama, melalui aktiviti perdagangan, mereka menggerakkan serentak kegiatan dakwah, termasuk membawa pendakwa-pendakwa ke Melaka dan negeri-negeri lain. Kedua, para pedagang sendiri menjadi pendakwa bil hal, di mana akhlak mereka semasa berdagang telah menarik orang Melayu kepada Islam. Dan ketiga, kegiatan ekonomi telah digunakan untuk membiayai dakwah sehingga para pendakwa, ulama, pelajar agama dan institusi agama termasuk masjid dan pusat-pusat pengajian Islam dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dengan dibiayai oleh para pedagang. Seterusnya, kesan daripada peranan para pedagang ini telah wujud perkampungan-perkampungan Islam di Melaka, sehingga ada orang Islam dari Arab dan India diberikan kedudukan dalam kerajaan.
seperti Magdum Sheikh Abdul Aziz dari Hijaz dan Tun Ali dari India. Orang-orang tempatan kemudian memeluk Islam dan belajar agama selepas Sultan Melaka memeluk Islam. Kesan daripada kekaguman baginda melihat akhlak para pedagang Islam. Keadaan ini membentuk proses untuk mengislamkan Melaka. Kemudian para pedagang di Melaka turut menyebarkan Islam kepada pedagang luar yang berada di Melaka. Selain menghantar para pendakwa ke pulau Nusantara melalui aktiviti perdagangan, dari Melaka, pedagang dan pendakwa bergerak ke Jawa, Maluku, Sulawesi, Mindanao, Borneo dan lain-lain. Pergerakan para ulama di Nusantara dalam menjejaki pulau-pulau dibantu sepenuhnya oleh para pedagang yang menumpang kapal-kapal dagang mereka sebagai kenderaan. Berbeza dengan wilayah daratan di Asia Barat, hampir keseluruhan gerakan dakwah di Nusantara berkembang melalui kapal-kapal pedagang. Dalam konteks inilah kemajuan dan kemakmuran perdagangan di Melaka menjadi pembangkit perkembangan dakwah. Terima kasih.